Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita, yakni sesi belajar subjek adab balaghah. Okay, kita pada malam ini kita akan belajar tentang tajuk tashbih. Tashbih tu apa mafhumnya? Sekejap nak baca dulu. Okay, tashbih tu maksudnya adalah huwa ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin mushtarikin bainahuma bi adati tashbih. Nak saya ulangi? Tak payahlah. Okay. Faham-faham je sendiri Dah tertulis tak kat sini? Sini, ni. Tertulis. Nanti dah baca sendiri. Okey. Yang pertama lah. Kiranya seterusnya ada balaghah pula. Ni, apa namanya tu? Yelah, kalau kita nak belajar benda ni mestilah kena like chillax, tak payah nak terlalu serius sangat. Yang penting kita faham, kita hayati, dan kita dapat mempelajari sesuatu yang kita perolehi. Okay, next. Arkan tashbih. Apa dia punya arkan dia? Okay, arkan dia adalah ada empat. Empat. Ni nampak ni, empat ni. Ni. Nampak empat. Okay. Yang pertama adalah al-musyabbah bih. Al-musyabbah bih pula. Sorry. Tadi lain-lain. Okay, yang pertama adalah al-musyabbah. Al-musyabbah kita boleh simpulkan sebagai M1. M1. Ni kita nak buat formula. Formula bagi arkan tashbih. Ada 4. Yang pertama adalah al-musyabbah ataupun kita boleh panggil sebagai M1. Apa dia? M1. Lepas tu yang kedua, al-musyabbah bih ataupun kita boleh panggil M2. Apa dia? M2 untuk al-musyabbah bih. Yang ketiga adalah adatu tashbih ataupun kita boleh panggil sebagai A. Manakala yang keempat adalah wajhus syabah ataupun wajhus syibhi. Wajhus syabah lagi bagus kan? WS. Itu WS last. Ada lagu yang kita boleh nyanyi. Lagu jarang aku tayang suara ni. Jarang. Okey. Lagu yang kita akan nyanyikan ni berkaitan tentang arkan tashbih. Macam mana lagu dia? Kita nyanyi. Standby Yang nak tutup telinga, aku tak kisah. Yang penting nyanyi. Nyanyi tu penting. Biar kita dapat fahami betul-betul. Okey. Tu. Rukun tashbih itu hanya ada 4. Yang pertama M1 untuk al-musyabbah. Yang kedua M2 untuk musyabbah bih. Yang ketiga E untuk adatu tashbih. Yang keempat WS untuk wajhus tashbih. Iaitulah empat rukun tashbih. Mari kita ulangi sekali lagi. Rukun tashbih itu hanya ada 4. Yang pertama M1 untuk al-musyabbah. Yang kedua M2 untuk musyabbah bih. Yang ketiga E untuk adatu tashbih. Yang keempat WS untuk wajhus syibhi. Itulah keempat rukun tashbih. Mari kita sama-sama mengingatinya. Mari kita sama-sama mengingatinya. Mari kita sama-sama mengingatinya. Apalah tu. Okey, sorry lah sumbang sikit kan. Jarang aku nyanyi ni, sumpah jarang. Yelah, kita tak nak belagak kan korang ni kan nanti orang kata riak sebab suara kita sedap. Sedap kan. Okay. Next apa? Okay.
arkan ni kita boleh bagi contoh. Contoh apa ayat dia kita boleh bagi. Okey. Contoh. Al-kalamu kal-asali halawatan. Apa maksud dia? Al-kalam, perkataan ataupun kata-kata. Kal-asal, seperti madu. Halawatan maksudnya dari segi kemanisan. Okey, kita akan pecahkan satu-satu. Okey. Kalau kita tengok betul-betul al-kalam itu tergolong dalam M1, yakni perkataan yang tidak terlalu confuse lah. So kita boleh tahu al-kalam. Oh, al-kalam. Dia tak bukan majaz. Majaz dia macam benda yang like metafora gitu. Tapi ni tak. Ni macam dia nak buat ayat perumpamaan yang menarik. Lepas tu itu M1. Apa dia? Al-musyabbah. Yang disamakan. Manakala yang ataupun yang dia perumpamakan. Okey, lepas tu yang kedua, biasanya yang kedua ka apakah? Ka tu seperti. Seperti itu termasuk adat tashbih. Biasa kalau kita tengok ayat tashbih ni, selepas M1 dia akan terus A. Biasanya. Biasa lepas A tu baru M2. Bukannya M2 dulu baru A. Tapi biasanya ada lah gitu. Jarang sangat lah kalau M2 dulu baru A. Okay, yang seterusnya adalah apa lagi seterusnya? Okay, yang seterusnya al-asal. Al-asal maksudnya M2. M2 apa maksudnya? Maksudnya madu. So kita boleh kategorikan sebagai M2, yakni al-musyabbah bi, yakni yang diumpamakan dengan al-musyabbah. Yang kita boleh samakan. Benda yang boleh didescribekan, yang boleh disamakan dengan al-musyabbah, yakni benda yang kita mahu umpamakan dengan sesuatu. Okey, seterusnya apa? Halawatan. Halawatan maksudnya kemanisan. Maksudnya apa namanya tu? Wajhus syabihi atau wajhus syabah. Maksudnya yang menjelaskan ataupun yang mendescribekan tentang M2 ataupun M2 tu maksudnya yang tadi itulah musyababi. Kenapa kita letakkan begitu? Kenapa kita letakkan perkataan seumpama itu untuk M2? Maka perkara itu telah dijelaskan dalam WS. Yakni apa? Kerana kemanisan kata-kata itu dapat diumpamakan seumpama madu. Like that. Okay. Ada tu tashbih. Ada tashbih tu ada 3 jenis. 3 jenis. 3 jenis. 3 jenis. Apa dia jenis dia? Okay, yang pertama adalah al-asma. Al-asma tu maksudnya nama-nama. Benda yang kita boleh gunakan untuk membuat ayat, kita letak ada tashbih dalam bentuk nama dia. Lepas yang kedua, al-af'al. Yang ketiga, al-huruf. Apa contoh al-asma? Contoh al-asma adalah mithlu ataupun shibhu. Itu contoh bagi al-asma. Contoh bagi al-af'al adalah yushbihu ataupun yumathilu. Itu untuk al-af'al. Kalau yang ketiga pula, al-huruf. Al-huruf itu maksudnya kiranya huruf lah. Huruf yang kita boleh letakkan contoh apa? Kaf. Kaf tu kiranya seperti ka. Ataupun ka'anna ataupun seakan-akan maksudnya. Okey. Yang keempat adalah anwa. Anwa ni nak jelaskan, kita nyanyi dulu terus lah. Ada lagunya. Jangan risau ada lagunya. Okey. Ni best sikit. Tadi sedih kan walaupun ada sumbangan. Tekak aku sakit. Serak-serak. Okey. 1, 2, 3. Okey. Tashbih hanya ada 4 jenis sahaja. Pertama, mursal mufassal, ada A dan WS. Kedua, mursal mujmal, ada A dan WS. Mari kita sambung seterusnya. Ketiga, muakkad mufassal, tiada A ada WS. Keempat, muakkad mujmal, tiada keduanya. Yang keempat itu juga dikenali sebagai balik. Itulah jenis-jenis tashbih.
Mari kita belajar tasbih, satu bab dari tajuk balaghah. Mari kita ulangi bersama, supaya dapat mengingatinya. Tasbih hanya ada 4 jenis sahaja. Pertama mursal mufassal, ada E dan WS. Kedua mursal mujamal, ada E dan WS. Mari kita sambung seterusnya. Ketiga makat mufassal, tiada E dan WS. Keempat makat mujamal, tiada keduanya. Yang keempat juga dikenali sebagai balik. Itulah jenis-jenis tasbih. Okey, kita sudah habis rancangan kita. Rancangan. Okey, kita telah habis. Okey, selamat tinggal. Selamat tinggal pula. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.